Pada keseluruhannya saya boleh kumpulkan soalan-soalan atau perkara yang ditimbulkan kepada 4 perkara penting. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan program Get Malaysian Business Online daripada Parit Sulong. Yang kedua mengenai strategi komunikasi baru kerajaan serta hal-hal yang berkaitan dengan akses kepada media dan laporan Parlimen. Yang ketiga mengenai penyalahgunaan internet dan media sosial. Dan yang keempat, penerimaan rakyat terhadap gagasan Satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, program Get Malaysian Business Online atau JIMBO adalah inisiatif kerajaan yang dilaksanakan bermula pada 1 Januari 2013 yang bertujuan untuk membantu usahawan mikro, terutamanya wanita, untuk melonjakkan perniagaan dalam talian, di mana mereka yang memohon akan mendapat geran sebanyak RM1,000 untuk memulakan perniagaan mereka yang dikaitkan dengan penggunaan internet dan sebagainya. Sehingga akhir bulan Jun tahun 2013, ramai 952 usahawan wanita telah mendapat geran tersebut. Sebenarnya terdapat banyak lagi bantuan-bantuan yang telah dibuat oleh pihak kementerian, kerana didapati program-program begini sudah banyak memberikan manfaat di kalangan pengguna, telah meningkatkan pendapatan mereka 10 hingga 20%, dan ada juga program-program khusus seperti yang dikaitkan dengan membantu mereka untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan transaksi seperti e-dagang dan sebagainya. Ada beberapa contoh yang mengembirakan, misalnya Puan Kabilah Hassan, pengusaha rumpai laut di Kunak, Sabah, telah menggandakan pendapatan perniagaan daripada RM450 sebulan kepada RM20,000 sebulan, sehingga berjaya menembusi pasaran Korea dan Jepun. Cik Zaidi Awang dan Puan Hajah Bashar Saidin, pengusaha bantal kelambu di Sek Kedah, telah berjaya meningkatkan jualan bantal kelambunya dari 100 biji sebulan kepada 10,000 biji sebulan, dengan purata pendapatan sejumlah RM80,000. Ini antara perkara-perkara yang kita katakan dapat membantu usahawan dan orang-orang yang terpinggir dalam menjalankan kerja-kerja perniagaan mereka dengan menggunakan kemudahan-kemudahan internet dan sebagainya. Ya. Silakan Parit Sulong. Terima kasih. Ya. Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada mengatakan bahawa sekarang ni yang telah mendapat manfaat daripada JIMBO ataupun GMBO tu tidak pun sampai 1,000 orang, dan sasarannya adalah jauh lebih daripada itu. Dan adakah pihak kementerian, itu cuma saya nak tahu, adakah pihak kementerian ada membuat satu kajian kenapa tidak ramai daripada usahawan-usahawan wanita ini terutamanya yang mendapat benefit ataupun manfaat daripada program JMBO ini? Sebab saya terdengar banyak maklum balas yang diberikan oleh usahawan-usahawan wanita ini yang mengatakan bahawa program JIMBO ini terlalu simple ataupun terlalu mudah. Sedangkan yang utama dalam kita nak menjalankan urus niaga, perniagaan atas talian ini adalah kemudahan email. Itu pun tidak disediakan di dalam program JIMBO ini. Jadinya adakah kementerian akan mengkaji semula dan menambah baik dengan apa program JIMBO ini? Itu nak minta pendapat pada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih di atas soalan tambahan, di atas minat beliau untuk membela dan memperjuangkan peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Sebenarnya sehingga sekarang ni kita tidak ada had dari segi jumlah mereka yang boleh menerima. Cumanya saya dimaklumkan bahawa banyak pemohon-pemohon, mereka memohon dengan tidak mengikut beberapa peraturan yang dianggap mudah. Misalnya mereka dikehendaki untuk menulis 400 perkataan mengenai pelan perniagaan mereka atau business plan mereka. Itu ramai yang tak boleh tulis dalam soal itu. Jadi kalau tidak ada asas untuk diberikan, maka sudah tentu susah untuk pihak kementerian untuk menuluskannya. Ada pemohon-pemohon yang tak boleh untuk meletakkan memberi akaun mereka, dan ada nama syarikat yang didaftarkan lain tetapi nama orang lain
yang diberikan akaun mereka dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita tidak mahu ada penyalahgunaan di mana mereka ingin dapat wang RM1,000 secara percuma tanpa ada persiapan asas yang perlu mereka lakukan. Tapi namun begitu, sekiranya ada kes-kes yang tertentu yang melibatkan kawasan yang berhormat misalnya atau kawasan-kawasan yang lain memerlukan bantuan ini, kami sedia untuk membantunya. Yang berhormat, saya nak sambung balik, nak tanya balik. Terima kasih tadi atas apa yang telah Yang Berhormat Menteri nyatakan. Saya juga dimaklumkan bahawa RM1,000 ini adalah digunakan untuk mula-mula kita nak buka website tu. Tapi kebanyakan peniaga-peniaga yang memasuki perniagaan atas talian ni, dia dah ada dah website tu. Apa yang diutarakan kepada saya oleh rakan-rakan usahawan atas talian ini adalah boleh ataupun mungkin pihak Yang Berhormat boleh panjangkan kepada kemudahan-kemudahan lain. Sebab dia dah ada dah website tu. Dan dimaklumkan bahawa penyediaan website tu sangat mudah. Dan setengahnya kata, tapi kelengkapan untuk menambah baik ataupun meninggikan pasaran itulah yang lebih mahal daripada nak membuka website tersebut. Jadinya boleh ke macam dia orang bagi contoh kepada saya, mungkin penggunaan kamera yang sesuai ataupun cara mengambil gambar dan penambahan email. Dan saya dimaklumkan bahawa ada juga syarikat swasta yang menawarkan dengan penambahan, kata saya RM27 untuk ada tambah-tambah yang lain. Mungkin pihak Yang Berhormat boleh masukkan, rangkumkan semua sekali di dalam permulaan RM1,000 itu dan memberi peluang kepada mereka yang lain. Dan mungkin cara iklan GMBO ini juga. Sebab GMBO ni yang pentingnya, memang kita pasaran memang agak luas Yang Berhormat. Tapi dari segi iklan, kita dekat Malaysia ni kita agak jauh ke belakang kalau kita nak pasarkan melalui, sebab kita bersaing. Kita punya pasaran ni sangat luas. Itu apa pandangan Yang Berhormat sebelum Yang Berhormat speaker nak berhentikan saya, baik saya berhenti sendiri. Terima kasih. Tan Sri Yang Tuan, terima kasih. Tadi Yang Berhormat Menteri, tadi pun Farid Sulong tak minta kebenaran pun. Ya. Dia ada perundingan lain kan dengan Yang Berhormat speaker. Terima kasih. Sebahagian daripada apa yang diutarakan adalah merupakan cadangan. Saya kira ada perkara yang perlu kita lihat secara kes kepada kes yang tertentu. Konsepnya RM1,000 sebulan ni adalah merupakan permulaan. Merupakan permulaan bagi mereka untuk dididik. Bagaimana kalau dia ada perniagaan itu boleh diperluaskan menggunakan internet dan sebagainya. Tetapi sehingga sekarang bukanlah jadi satu polisi kerajaan. Dia nak beli kamera, dia nak beli server, dia nak beli apa yang lebih besar lagi, segala-galanya ditanggung oleh kerajaan. Tetapi sekurang-kurangnya ini adalah merupakan satu program celik komputer, celik online. Seseorang itu boleh mengembangkan bisnes mereka itu secara online, dan ini adalah merupakan program untuk mendidik. Dan saya kira beberapa pandangan itu kita akan ambil perhatian. Perkara yang kedua yang saya sebutkan tadi, ini adalah perkara umum yang saya boleh rangkumkan sekali, ialah tentang strategi komunikasi kerajaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akses kepada media dan juga termasuk persoalan daripada Ipoh Barat tentang laporan sidang parlimen sebagainya. Apakah kita perlu ada satu channel khas ataupun saluran khas televisyen sebagaimana yang dibuat oleh negara-negara yang tertentu dalam soal ini. Untuk pengetahuan yang bertanya misalnya, pada keseluruhannya dalam sistem media kita telah menuju ke arah yang lebih liberal, saya katakan di sini. Beberapa perkara yang berkaitan dengan soal undang-undang mesin cetak dan sebagainya, soal untuk setiap akhbar misalnya mesti memperbaharui lesen setiap tahun, itu sudah ditiadakan. Ini antara perkara yang kita rasakan. Tetapi yang lain itu kita terpulang kepada polisi editorial media-media yang berkenaan. Yang berkaitan dengan media kerajaan, misalnya RTM itu sendiri, saya sendiri insya-Allah akan mengambil langkah bagaimana untuk menjadikan RTM sebagai sebuah media yang lebih terbuka dan menuju proses yang dianggap lebih moden. Misalnya kami sedang berusaha untuk mempunyai saluran berita yang tersendiri, dan saluran berita ini tidak semestinya dikatakan baik kalau wajah pemimpin kerajaan digantikan dengan wajah pembangkang dan sebagainya. Itu tidak semestinya itu, tetapi lebih kepada tentang soal rakyat itu sendiri.
perlukan banyak breaking news ataupun pemberitaan yang bersifat real time. Apa yang berlaku pada hari itu adalah hari itu. Sebagai contoh, langkah yang pertama yang kita buat ialah yang paling mudah ialah untuk menyiarkan sidang parlimen ini. Untuk pengetahuan Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, mulai sesi kali ini kita telah menyiarkan secara langsung sidang parlimen ini pada waktu pagi, waktu soal jawab daripada jam 10 hingga 11.30 habis semuanya disiarkan. Dan tidak ada sebarang kota mengatakan hanya sejam setengah itu sejam untuk kerajaan, setengah jam untuk pembangkang, tidak ada. Kalau orang kerajaan ataupun ahli yang berhormat Barisan Nasional yang banyak bertanya, banyaklah keluar. Tetapi kalau yang bercakap tu banyak daripada rakan-rakan yang berhormat daripada pembangkang, disiarkan. Tidak ada editing, tidak ada apa sebagainya. Ya, gerik Dan bangun. selepas itu, saya habiskan yang berhormat. Ya. Dan semua proceeding ini kalau kita tahu, saya sudah maklumkan, semuanya di-upload melalui sistem IPTV kerana kita telah mewujudkan satu lagi saluran khas RTM, tetapi tidak menggunakan TV biasa tapi menggunakan sistem online ataupun internet, web streaming, dinamakan RTM Parlimen. Dan RTM Parlimen ini boleh diakses daripada mana? Misalnya izin dengan izin yang berhormat Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, kita boleh melihat ataupun mengikuti perkembangan perbincangan kita melalui iPad kita atau smartphone kita daripada mana-mana. Dan ini adalah merupakan suatu pendekatan baru yang dipersetujui oleh rakan-rakan daripada kabinet, rakan-rakan daripada yang berhormat Barisan Nasional dan sebagainya, menganggap ini adalah merupakan suatu permulaan. Dan kita tidak ada, kalau sampai malam lah, tuan-tuan akan dapat ditonton oleh rakan tuan-tuan. Beritahulah, saya nak bercakap, yang berhormat Sungai Petani, saya nak bercakap pukul 6.30 sekejap lagi. Beritahulah yang berhormat pada orang kawasan, beritahu. Sila tonton RTM Parlimen yang boleh diakses melalui RTM Mobile, ataupun ada lagi yang lebih stable, yang saya rasakan yang juga stable, kalau tak boleh di situ kerana IPTV ada had dia, dari segi berapa ramai orang yang melayarinya. Misalnya melalui download aplikasi One Malaysia TV, yang di dalamnya ada antara konten-konten termasuklah RTM Parlimen ini. Jadi ini adalah merupakan suatu perkara yang sepatutnya kita sama-sama menyambut baik tentang perkara ini. Silakan. Ya, gerik, sila. Terima kasih Tuan di-Pertua. Grip mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi kerana telah menyiar secara langsung soalan lisan daripada pukul 10 sampai pukul 11. Kemudian ditambahkan lagi 11.30. Sampai 11.30. Ya. 2 kali berubah. Kemudian ada pula TV TV Parlimen. Cumanya adakah kementerian bercadang untuk buat ad kepada persidangan kita? Kadang-kadang kami pun nak tengok juga yang lepas-lepas bercakap tu supaya boleh kita tengok semula. Ataupun mungkin pihak RTM telah buat pun perkara tersebut. Jadi ini saya menanyakan daripada pihak menteri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Grig. Kita tak umum cara besar-besaran kerana saya menganggap tempoh ia bermula pada minggu lepas. Segalanya segala sidang parlimen ini disiarkan secara langsung. Kerana kita juga untuk melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan soal teknikal. Ada masalah di peringkat awal dan tetapi alhamdulillah segalanya dapat berjalan dengan baik. Kalau tuan-tuan perhatikan ada 3 atau 4 kamera di sini, dia adalah merupakan petugas-petugas untuk membuat kerja menyiarkan. Bagi kita selalunya orang nak rujuk pada apa yang berlaku dalam parlimen, tunggu handset 2 hari yang lepas, tetapi sekarang ni boleh dilihat secara live. Dan ini akan membantu kita. Dan insya-Allah satu peringkat lagi kita akan membuat archiving. Misalnya setiap setengah jam ianya akan disimpan. Jadi tuan-tuan kalau rasa apa yang aku telah bercakap sebulan yang lalu, Ya, dua yang sila bangun. rujuk dan sebagainya.
Bintulu dengan Lenggong. Dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gerik ialah sesuatu yang sedang diusahakan. Terima kasih. Ya, Lenggong. Terima kasih, Bintulu. Datuk Ketua. Apapun saya nak ucapkan tahniah atas pembaharuan yang dibuat oleh Kementerian dalam usaha untuk memperlihatkan realiti dan perkara sebenar. Ini satu perkara yang baik. Setidak-tidaknya kita boleh membendung pihak-pihak tertentu yang buat manipulasi atas kepentingan tertentu. Saya cuma nak tanya sini dari segi liputannya, apakah sudah sampai tahap berapa peratus? Adakah 100%? Kemudian dari segi rating, apabila pembaharuan ini dibuat, berapa rating yang Kementerian lihat sekarang? Adakah meningkat atau bagaimana? Ya, Menteri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Lenggong. Alhamdulillah setakat ini apabila kita mulakan, ya, misalnya pada hari pertama angkat sumpah, kita siarkan secara langsung. Sebab pada waktu itu mungkin ramai orang tak percaya ahli yang berhormat pembangkang angkat sumpah. Sebelum tu dia tak iktirafkan keputusan pilihan raya. Pada hari itu sahaja rating melalui yang disiarkan secara langsung dalam TV pada waktu itu lebih daripada 1.8 juta orang menontonnya. Jadi sehingga sekarang setiap hari hanya sehari yang saya monitor pantau tentang soal ini yang di bawah pada 1 juta. Dan setiap hari antara jam 10 hingga 11.30 rupanya, terutama sekali rakan-rakan di luar bandar dan sebagainya menganggap ini adalah satu program yang serius. Mereka tunggu di rumah, mereka pergi ke kedai kopi, mereka berkongsi dengan kawan dia untuk melihat apa yang diperbahaskan dan dibincang dalam parlimen ini. Jadi keseluruhannya setakat ini kita dapati bahawa rating penonton termasuk Sabah, Sarawak dan Semenanjung adalah melebihi 1 juta orang yang menonton. Ini adalah satu perkembangan yang baik yang kita rasakan adalah sesuatu yang jarang berlaku sebelum ini. Ini bermakna ianya apa yang kita perbahasakan di sini adalah merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh rakyat. Dan saya terima kasih setakat ini 2 orang daripada ahli parlimen Barisan Nasional ucap tahniah pada RTM. Saya rasa pembangkang dia tak minat tentang perkara ini dan dia anggap bahawa ini tidak cukup. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya rakan-rakan daripada Barisan Nasional cukup menyokong tentang soal keterbukaan yang dibuat oleh kerajaan dalam soal yang berkaitan dengan liputan dalam parlimen ini sendiri. Ya, Lenggong. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Dia bukan soal tak minat. Ya. Apabila kerajaan melakukan pendekatan pembaharuan ini, dia boleh kerajaan menunjukkan perkara yang benar. Ya. Kerana selama ini kadang-kadang apa yang kita sebut, saya pun baru-baru ini terkena Yang Berhormat. Apabila cabaran daripada Pembatan Pauh kepada saya untuk berdiri, saya berdiri. Tapi gambar saya berdiri itu tidak ada, hanya ditunjukkan gambar, dia mencabar saya. Ya. Tetapi apabila ada siaran begini misalnya, maka ia membolehkan rakyat melihat perkara yang sebenar. Itu saya ucapkan tahniah. Ya. Cuma saya nak tengok tadi apakah liputan, dari segi liputannya. Apakah dia sudah menyeluruh atau bagaimana? Ya, Yang Berhormat Menteri. Tahniah juga YB Lenggong ni. Second term ni hebat orangnya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih soalan berkaitan liputan. Kalau liputan yang pukul 10 hingga 11.30 itu dapat ditonton. Siapa yang dapat tonton RTM dalam televisyen biasa itu dapat menontonnya. Yang selainnya, yang selanjutnya melalui sistem IPTV ataupun Internet Protocol TV, ianya adalah bergantung kepada accessibility ataupun akses kepada broadband. Akses pada broadband, orang boleh menontonnya. Maknanya kalau di tempat tu ada broadband ataupun 3G misalnya, 4G lebih lagi lah. Kalau menggunakan GPRS pun boleh, ianya boleh ditonton di mana-mana. Dan sebenarnya mengikut monitoring kami bahawa ianya turut ditonton oleh penonton daripada Amerika, daripada England, daripada Jepun, dan kita dapat IP address mereka bahawa ianya telah meningkat naik, di mana masyarakat ingin mengetahui tentang apa yang berlaku di parlimen kita, bukan sahaja di dalam negara kita tetapi di seluruh dunia sekarang. Jadi kalau liputannya menyeluruh di mana terdapatnya kemudahan broadband dalam negara kita. Jadi saya kira ini adalah beberapa perkara yang sepatutnya nak mencelah ya. juga. Boleh? Ya, Yang Berhormat Menteri benar kan? Silakan Balik Sulong. Balik Sulong.
Tak, bukan ni nak respon daripada apa tadi yang Berhormat Menteri. Saya nak ucapkan tahniah jugalah. Tadi yang Berhormat Menteri ada yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa ada juga daripada IP tu kita dapat tahu yang mereka ni adalah daripada luar negara. Jadinya sudah tentu ada satu analisa oleh pihak kementerian. Jadinya boleh Kak kongsi dengan kita daripada manakah negara mana yang paling ramai yang berminat untuk menonton terutamanya sesi parlimen ini, dan apakah komen-komen yang telah mereka berikan kepada pembaharuan yang dibuat oleh RTM ini. Terima kasih. InsyaAllah pada YB yang berminat saya akan beri. Yang sana mungkin tak minat tak perlu diberi. Ya, Gerik bangun lagi. Ya. Kalau minat beritahulah. Nak celah Yang Berhormat Menteri. Di kawasan saya ada kawasan orang asli. Baru-baru ini 2 tahun dah Celcom telah masuk ke RPS Kemah mendapat line Celcom. Tetapi line untuk yang jenis ni yang kita kata internet ni, jalur lebar ni kurang memuaskan. Apakah langkah-langkah untuk memastikan orang asli sendiri dapat juga kemudahan perkara seperti ini, sekurang-kurangnya mereka tidak dibohongi oleh pihak-pihak tertentu menjanjikan benda yang bukan-bukan, tanah boleh jual apa semua. Sekurang-kurangnya bila dengar perbahasan perbincangan kita di peringkat parlimen ini, kemudahan internet tadi boleh memberi kebaikan kepada mereka yang berada betul-betul di luar bandar. Minta komen Menteri lah. Terima kasih. Program untuk orang asli ada satu program khas yang telah dikendalikan oleh kementerian sejak dahulu lagi. Bukan saya nak claim kredit zaman saya saja, iaitu membantu menyediakan kemudahan memiliki Astro melalui program Enjoy nama dia, untuk mereka menikmati. Sekurang-kurangnya ada beberapa saluran yang khusus kalau yang berhormat ada orang asli di kawasan mereka, kita boleh berikan set decoder, set top boxnya dan juga televisyen untuk mereka mendapat akses kepada televisyen yang asas dalam negara kita. Kerana kos untuk membina menara transmisi baru berdasarkan pada sistem yang sekarang itu adalah lebih besar untuk menjadikan liputan itu menyeluruh. Tentang program broadband juga kita ada beberapa program lain seperti pusat broadband jalur lebar community, kita ada program kampung tanpa wayar dan sebagainya. Namun begitu kita rasakan walaupun kita boleh berbangga bahawa dari segi penembusan broadband dalam negara kita adalah antara yang terbaik dalam dunia, antara yang terbaik dalam rantau ini, tetapi bagi kita meningkatkan lagi kemudahan broadband atau jalur lebar ini sehingga ke seluruh pelosok negara, insya-Allah kita akan kembangkan perkara ini. Soalan yang lain yang banyak ditanya. Ya, Bakri bangun. Bakri. Ya. Okey. Terima kasih Menteri dan Timbalan Speaker memberi peluang kepada Bakri tanya soalan kepada Menteri. Ya. Di sini saya nak tanya soalan daripada siapa tu? Kepada Bakri buat sendiri. Ya. Ya, sila. Di sini saya nak tanya, saya menunjukkan kepada jawapan mengenai liputan 3G di Dua Bandar Bukit Nadin Bakri. Menurut jawapan yang diberikan sehingga kini tidak ada liputan 3G di kawasan tersebut. Hanya dah 2G dan GPRS. 3G merupakan keperluan minimum dalam kegunaan internet. Kerajaan boleh menyatakan di Bukit Nadin tidak mempunyai EDGE dan GPRS. Tetapi apakah kerajuan internet boleh dicapai? Ibarat rakyat minta gantian fiber optik, tetapi kerajaan berkata kita masih boleh guna 54K dial-up network. Adakah pihak kementerian bercaran untuk memberikan perkhidmatan Wi-Fi percuma di kawasan dua bandar seperti Bukit Nadin Bakri? Jika tidak, mengapa? Sekian, terima kasih. Ya. Minta penjelasan. Ya, Binti Lu bangun. Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi kita soal tentang Wi-Fi ada pun broadband. Masalah di Bintulu ini
Panda. Banyak tempat broadband punya signal pun tidak baik. Wi-Fi lagi teruk. Ini penduduk-penduduk di kawasan Bintulu ini bertanya. Banyak kali sudah janji daripada Telekom ataupun daripada kementerian ada perbahasan jawapannya dia ada di bawah rancangan. Tetapi kita dua bangga sudah habis. Rancangan belum nampak lagi untuk naik tarafkan ini ke-efisiensi dengan izin untuk ini Wi-Fi sama broadband. Soalan ini, adakah betul-betul daripada kementerian ada buat kajian tak tentang rancangan untuk naik taraf broadband sama Wi-Fi di kawasan Bintulu? Ya. Betul. Terima kasih Bintulu dan juga Ya, Lipis bangun. Jawab sekali. Ini cerita tak cukup broadband ya. Dan berkait juga. Berkait sebenarnya. Sebab tu saya bangun. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Saya juga seperti rakan-rakan lain mohon penjelasan daripada Menteri mengenai status inisiatif jalur lebar kebangsaan yang melibatkan pembinaan menara komunikasi 3G di kawasan luar bandar. Contohnya di Lipis sendiri. Sepatutnya pada Jun 2013 kita telah sepatutnya menerima 20 menara baru. Tetapi sehingga ini belum terlaksana. Jadi soalan saya, bilakah anggaran pihak kementerian akan melaksanakan pembinaan tersebut? Ya, terima kasih Lipis. Terima kasih Lipis, Bintulu dan juga Bakri di atas soalan yang dikemukakan. Saya rasa semua ini adalah merupakan atas mauduk ataupun topik yang sama, iaitu berkaitan dengan soal liputan yang lebih menyeluruh. Kita sedar bahawa kita perlu mengembangkan soal kemudahan broadband atau jalur lebar ini secara berperingkat-peringkat, dan dia mesti akhirnya liputannya mesti menyeluruh seluruh negara. Dan sekarang ini bukan soal ianya sampai saja, tetapi ianya mesti mendapat sekurangnya speed ataupun kelajuan yang tertentu. Kalau tak silap saya, mengikut istilah ITU, ni dunia punya broadband tu kalau 256 K saja dia panggil broadband. Bagi kita sekarang tak ada orang nak pakai. Kalau 1 megabit pun orang tak berapa sedap menggunakannya. Sekurang-kurang perlukan 2 megabit. Ini yang kita buat di peringkat program-program kampung tanpa wayar ataupun pusat komuniti, pusat jalur lebar komuniti yang kita adakan sekarang ini. Tetapi kita mesti memahami ada beberapa perkara yang berkaitan dengan soal model yang kita gunakan. Kita sekarang ini model yang kita gunakan, kita masih mengharapkan syarikat-syarikat telco yang membuat usaha untuk melebarkannya, kerajaan hanya sebahagian daripadanya. Dan sudah tentulah syarikat telco ini dia akan mengembangkan soal roll out kepada jalur lebar ini sekiranya mereka melihat dari segi untung rugi dan sebagainya. Sebab itu dimulakan di tempat-tempat yang penggunanya ramai kerana mereka cepat dapat pulangan. Bila mereka dapat pulangan cepat, mereka menggunakan soal keuntungan yang mereka perolehi itu untuk berkembang ke tempat lain. Jadi sebab itu kita katakan tempat-tempat lain perlu bersabar dalam soal ini. Tetapi model yang kedua yang perlu kita lihat sekarang ini ialah peranan yang sama mesti diambil oleh pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan-kerajaan negeri. Misalnya dalam negara kita belum ada lagi suatu dasar, misalnya usaha untuk memberikan kemudahan broadband ini datang daripada bawah, daripada kerajaan negeri itu sendiri. Dan ini melibatkan soal dasar mereka, perancangan mereka dan kemudahan yang diberikan. Setakat ini kalau dikatakan perlu fiber optik, maka diharapkan Telekom ataupun Time.com misalnya untuk korek lubang, buat ducting dan menyediakan fiberization ataupun menyediakan fiber optik untuk
menyalurkan kemudahan broadband dan sebagainya. Ada negara yang kerja menyediakan infrastruktur asas tu datangnya daripada kerajaan tempatan mereka. Sebab kerajaan tempatan sepatutnya menjadi lebih proaktif kerana mereka patut beritahu pada dunia bahawa datanglah melabur tempat kami, datanglah melancong tempat kami, datanglah untuk datang ke sini. Antara yang menjadikan bandar kami, negeri kami dianggap lebih kompetitif daripada negara lain ataupun negeri lain, bandar lain, ialah kami berbangga kerana kelajuan broadband kami 10 megabit kalau banding dengan bandar sebelah tempat lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat, tak banyak bandar-bandar dan negara kita ini daripada awal lagi dari segi perancangannya, mereka sediakan dari segi saluran untuk TMB, saluran untuk api, air dan sebagainya, tetapi mereka belum menjadikan soal memberikan akses kepada broadband sebagai salah satu daripada infrastruktur asas. Menjadikan setiap taman perumahan, ini dia punya kemudahan. Bagaimana untuk membina ducting kepada kemasukan fiber optik dan sebagainya. Ini belum ada lagi. Dan ini menyebabkan segala-galanya soal kos itu terpaksa ditanggung oleh pihak telco. Jadi pihak telco sudah tentu akan memikirkan mana yang dia dapat untung dulu dan sebagainya. Namun begitu, sebagaimana yang kita beritahu bahawa kerajaan menggunakan melalui dana yang ada di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia kita untuk membantu memberi akses kepada kampung-kampung melalui program Kampung Tanpa Wayar, iaitu menyediakan hotspot yang tertentu. Sekurang-kurangnya walaupun speednya belum boleh untuk kita download, muat turun filem dan sebagainya, sekurang-kurangnya mereka ingin membuat Facebook ataupun menghantar email dan sebagainya sudah memadai di peringkat tersebut. Tetapi insya-Allah akhirnya kita percaya sekarang ni kita berbangga dari segi penembusan kita lebih kurang 67% penduduk kita akan menuju kepada satu tahap baru di mana angkanya akan lebih tinggi lagi selepas ini. Jadi menyentuh tentang soal ini, beberapa soalan yang dikemukakan juga ialah berkaitan dengan soal social media. Apakah dasar kerajaan mengenai social media? Bagaimana perkara-perkara yang dikaitkan dengan soal penyalahgunaan social media dan sebagainya. Perkara ini perlu kita lihat dalam perspektif yang luas. Social media adalah merupakan suatu fenomena baru yang mungkin ramai di antara kita tidak rasakan sesuatu yang... Baru sekejap, boleh? Salah? Ya, yang baru. Timbalan Yang Ketua dan juga Menteri, saya ingin mengikut kajian broadband internet penetration di kawasan-kawasan luar bandar memang cukup membimbangkan lah, sebab hanya cukup kurang, sebab target kerajaan adalah pada tahun 2010, target untuk Sabah adalah 20.4%, Sarawak 25.3%. Tetapi yang dicapai, Sabah hanya 16.4% dan Sarawak hanya 21.6%. So there's more to be done. Ini adalah masalah yang kalau kita tidak negara nak maju kepada satu tahap, perlukan internet dan kita perlu invest dalam infrastruktur seperti internet dan broadband dan sebagainya. Kalau Korea boleh buat sampai 96%, mengapa Malaysia tak boleh? Sedangkan Malaysia cukup kaya dengan especially Sabah Sarawak, kita ada natural resources yang begitu banyak, tetapi saya rasa prioriti kerajaan salah, misplaced priority. Kita membina bangunan yang 118 tingkat. Kita nak beli kapal selam yang tak boleh tenggelam. Tapi duit ini kalau kita pakai layout the fiber optics dan sebagainya, kita sebenarnya boleh capai, dan ini adalah suatu infrastructure investment yang cukup penting pada pendapat saya. Minta penjelasan Menteri. Ya, walau bagaimanapun kita kena akui bahawa penetration ataupun penembusan kita lebih pada 60%, 67% ada sesuatu yang bukan saja boleh dibanggakan, mendapat pujian dunia antarabangsa. Kita antara 26 negara yang dianggap terbaik dalam dunia dalam soal penembusan ini. Kita kena akui.
Sudah tentu kita kata kita masih tak cukup. Singapura 100%. Korea hampir 100%. Kita tahu bahawa itu model yang baik. Tapi Korea penduduknya, kalau dalam bahasa istilah dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, very urbanized. Penduduknya berpusat kepada lebih kurang 6 bandar-bandar besar di sana. Mudah untuk melakukannya. Di bandar-bandar besar ada backbone fiber optiknya dan dia boleh sambung dengan copper, naik bangunan yang tinggi. Mereka duduk di rumah-rumah pangsa yang tinggi, lebih mudah. Singapura lebih mudah. Kita ada tak negara seperti kita yang dipisahkan oleh laut Cina Selatan yang beribu batu jauhnya, dan untuk menghantarnya kita perlu menyediakan kabel dasar laut. Yang ada sekarang tak cukup, insya-Allah akan ditambah lagi. Dan sekali pergi sampai ke Kuching, kabel dasar laut pergi ke ke Kota Kinabalu dan datang kembali, paling kurang kosnya lebih kurang 300-400 juta. Dan buat satu tak cukup. Kerana bimbang kalau kabel ni terputus, kapal langgar ataupun kapal berlabuh, dia lempar sauhnya masuk ke dalam, terputus. Ini menyebabkan Sabah dan Sarawak akan menjadi pulau yang terputus. Maka perlu ada backup. Ini memerlukan 300-400 juta lagi. Jadi ini antara perkara yang kita rasakan constraint yang terpaksa kita hadapi. Jangan samakan Singapura, kenapa semua ada? Jangan samakan. Singapura itu berbeza dengan Malaysia. Jadi kita katakan bahawa KL sahaja, misalnya. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya tanya Pulau Pinang, misalnya apakah seluruh Pulau Pinang? Belum ada. Tak boleh dikatakan peranan kerajaan. Sebab itu kita katakan, kalau kita pergi ke Amerika misalnya, setiap bandar di sana, dia jual bond bagaimana untuk dapatkan peruntukan, dapatkan fund supaya kami membina infrastruktur ini supaya kawasan kami menjadi lebih kompetitif daripada tempat lain. Ini tak semestinya mengatakan, oh ini salah kerajaan pusat. Sehingga sekarang kita katakan kita boleh bangga dari segi penetrasi dalam broadband di negara kita kalau banding dengan tempat lain.